Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah yang saya hormati. Nama saya Sapidin Kuangi, nomor metrik 251695 daripada UUM Kota Kinabalu. Saya teruskan pembentangan saya pada kali ini, yaitu subtopik yang pertama berkenaan dengan pengenalan. Seperti yang kita tahu, sektor penjagaan merupakan satu sektor yang sangat penting dalam membangunkan ekonomi, dan sektor perniagaan dijangka sangat penting menjelang tahun 2025, sama ada di luar negara ataupun dalam negara kita sendiri. Seterusnya, maksud usahawan. Usahawan adalah individu yang berani mengambil risiko, memulakan perniagaan dan mempunyai wawasan untuk mengembangkan perniagaan. Keusahawanan pula adalah satu bidang ilmu yang diceburi dalam pelbagai bidang, termasuklah pengetahuan, kemahiran dan sikap. Saya beralih kepada strategi dan cabaran utama dalam mengurus perniagaan yang dihadapi oleh Encik Rahim. Pelanggan dalam urusan jual beli dan cabaran yang dihadapi, Encik Rahim sukar mendapat pembelaan sewajarnya kerana pembuktian yang sukar dilakukan. Jumlah kos dan hasil keuntungan PKS. PKS tidak mempunyai sumber-sumber kewangan dan
Sumber keuangan adalah terhad. Mereka menggunakan sumber keuangan pemilik atau ahli keluarga sahaja. Penyebab PKS menghadapi halangan melaksanakan dan kesihatan pekerja. PKS menganggap pelaburan dan pengeluaran lebih penting untuk mengukuhkan kedudukan perniagaan. Untuk anggaran aliran wang tunai dan penyerta keuangan pula, penyerta aliran tunai sebelum pembiayaan butir transaksi lazim yang dilaksanakan sebelum perniagaan terkandung di dalam penyerta aliran tunai. Jumlah kos dan hasil keuntungan PKS. Dan di sini ada dinyatakan penyerta kos pengeluaran di mana lazimnya setiap tahun satu langkah menutup akaun perniagaan perlu dilakukan bertujuan untuk memeriksa aliran akaun di samping dapat mengetahui keseluruhan kos pengeluaran yang telah dilaksanakan. Dan graf dalam slide menunjukkan kos jualan sebanyak 14%, perbelanjaan sebanyak 70%, cukai 6%, dan untung bersih sebanyak 10%. Impak PKS kepada masyarakat dan ekonomi negara. Yang pertama, faktor kebergunaan dan kemudahgunaan, di mana kebolehgunaan sistem berniaga atas talian semakin mudah digunakan atau sebaliknya. Yang kedua, faktor pengaruh sosial, pengaruh cadangan daripada rakan penjual yang lain. Ketiga, faktor kepercayaan, pelanggan yang sering membeli atas kepercayaan terhadap kualiti barang yang dijual. Faktor kos, kos yang lebih jimat untuk tujuan pemasaran barang, sebagai contoh platform mudah.com ataupun media sosial seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya. Kos lebih murah berbanding dengan cara periklanan yang lain. Dan kalau kita lihat sekarang ni, media sosial adalah salah satu platform terbesar yang digunakan oleh peniaga-peniaga untuk mempromosikan barangan-barangan jualan mereka. Subtopik yang terakhir adalah berkenaan dengan kesimpulan. Untuk berjaya dalam perniagaan, Encik Rahim mengambil 5 prinsip yang sentiasa beliau amalkan, iaitu yang pertama, ketekunan yang diiringi dengan minat yang mendalam dalam sesuatu perkara. Yang kedua, berusaha bersungguh-sungguh dalam sesuatu perkara. Jika seseorang rajin sahaja tanpa cukup usaha, belum tentu kita mendapat kejayaan. Yang ketiga, sifat jujur, sama ada pada diri sendiri atau kepada orang lain. Keempat, membantu orang yang memerlukan, membantu mereka yang kesempitan melalui perkongsian adalah pembuka segala rezeki. Dan yang kelima, kejayaan beliau adalah disebabkan kegigihan dan sifat beliau yang sentiasa berusaha untuk maju dan tidak takut dengan risiko dan pelbagai masalah yang perlu dihadapi dalam perniagaan.